Bunyi pengering rambut memenuhi ruang solekan petang itu. Ada seseorang di hujung lorong sedang ketawa kecil tentang jadual penggambaran yang berubah saat akhir. Seorang juru solek berdiri di belakang saya sambil bertanya sama ada saya masih mahu memakai gincu warna lama yang pernah saya suka bertahun-tahun dulu. Dan entah kenapa, ketika itulah jari saya berhenti di skrin telepon. Tepat pada satu mesej lama yang sebenarnya sudah lama dipadam. Mesej yang selama 3 tahun saya cuba pura-pura lupa. Saya masih ingat bagaimana dada saya terasa kosong ketika membaca semula beberapa patah ayat itu. Bukan kerana marah, bukan juga kerana mahu menyalahkan sesiapa, tetapi sebab saya sedar selama ini orang hanya nampak apa yang berlaku di luar. Sedangkan ada terlalu banyak perkara yang saya simpan diam-diam sampai saya sendiri hampir tidak kenal siapa diri saya selepas semua itu berlaku. Menurut beberapa sumber yang pernah menulis tentang kisah rumah tangga saya, ramai menganggap mereka sudah tahu keseluruhan cerita tentang perceraian itu, seolah-olah semua jawapan sudah ada di media sosial. Seolah-olah beberapa gambar dan tajuk berita sudah cukup untuk menerangkan apa yang sebenarnya berlaku dalam hidup seorang perempuan apabila pintu rumah mula terasa asing, walaupun dia masih tinggal di dalamnya, tetapi hakikatnya ada banyak malam yang tidak pernah masuk berita, ada banyak perbualan kecil yang tidak pernah direkodkan, dan ada terlalu banyak kali saya memilih untuk diam. Kerana saya tahu, bila seorang wanita bercakap terlalu jujur, dia selalunya akan dianggap cuba mencari simpati. Saya masih ingat satu pagi, saya sedang melipat pakaian anak-anak sambil mendengar bunyi kartun dari ruang tamu. Semuanya nampak normal, terlalu normal sampai menakutkan. Dan waktu itu saya mula sedar bahawa hubungan yang sedang retak tidak selalu berbunyi kuat. Kadang-kadang ia datang perlahan, dalam bentuk orang yang semakin kurang bertanya, "Awak okey?" dalam bentuk makan malam, yang semakin sunyi, dalam bentuk dua manusia yang duduk berdekatan tetapi bercakap seperti orang asing. Saya pernah cuba meyakinkan diri sendiri bahawa semua pasangan melalui fasa seperti itu. Mungkin saya terlalu penat bekerja. Mungkin dia juga sedang tertekan. Mungkin kami cuma perlukan masa. Tetapi menurut orang-orang terdekat yang melihat keadaan kami ketika itu, mereka sebenarnya sudah nampak perubahan pada saya, jauh lebih awal daripada yang saya sendiri mahu akui. Saya mula kurang bercakap, kurang ketawa. Malah ada hari-hari tertentu di lokasi penggambaran, di mana saya akan masuk ke bilik persalinan hanya untuk duduk sendirian selama beberapa minit sebelum kamera mula berjalan semula. Bukan sebab saya mahu menangis, tetapi sebab saya terlalu letih berpura-pura semuanya masih baik-baik saja. Dan perkara yang paling sukar untuk saya akui hari ini ialah, saya sebenarnya pernah cuba mempertahankan sesuatu hanya kerana takut mengecewakan terlalu ramai orang. Saya fikir, jika saya terus diam, terus tersenyum, terus hadir bersama seperti tiada apa berlaku, mungkin semuanya akan kembali seperti dulu. Tetapi semakin lama saya bertahan, semakin saya hilang suara sendiri. Ada satu malam, selepas penggambaran tamat, saya duduk dalam kereta tanpa hidupkan enjin hampir 20 minit. Telefon berbunyi beberapa kali, ada mesej kerja, ada panggilan tidak dijawab, tetapi saya hanya pandang tangan sendiri pada steering sambil tertanya-tanya sejak bila hidup saya mula terasa seperti sesuatu yang saya sedang lakonkan. Dan mungkin itulah bahagian yang tidak pernah orang nampak, bukan tentang siapa salah atau siapa betul, tetapi tentang bagaimana seorang wanita boleh perlahan-lahan hilang dirinya sendiri sambil cuba menyelamatkan sesuatu yang mungkin sebenarnya sudah lama berubah. Yuan, saya rasa itulah bahagian yang paling mengelirukan
bila saya melihat semula semua yang pernah berlaku. Sebab pada waktu itu, hidup kami masih nampak normal dari luar. Saya masih bangun awal seperti biasa, masih sibuk memilih pakaian anak-anak sebelum mereka ke sekolah, masih sempat membalas mesej kerja sambil menunggu kopi menjadi kurang panas di atas meja dapur. Malah kalau melihat media sosial saya ketika itu, ramai mungkin akan fikir semuanya baik-baik saja. Saya masih memuat naik gambar. Keluarga masih ketawa dalam sesi temu bual, masih menjawab soalan wartawan dengan nada yang tenang dan senyuman yang cukup tepat, supaya tiada siapa bertanya lebih jauh. Dan mungkin itulah yang paling penat sebenarnya, apabila kita terlalu lama membiasakan diri menjadi baik-baik saja untuk orang lain, sampai kita sendiri lupa bagaimana rasanya bercakap jujur. Ada hari-hari tertentu yang masih saya ingat dengan jelas, walaupun bunyinya terlalu kecil untuk dianggap penting. Seperti bunyi sudu, berlaga dengan cawan ketika sarapan pagi, tetapi tiada siapa benar-benar bercakap. Atau cara dia mula meletakkan telefon secara terbalik di atas meja setiap kali saya duduk berdekatan. Bukan sesuatu yang besar, bukan perkara yang boleh dijadikan tajuk berita, tetapi benda-benda kecil seperti itu mula terkumpul perlahan-lahan dalam kepala saya. Saya pernah cuba yakinkan diri bahawa mungkin saya terlalu sensitif. Mungkin semua orang dewasa akan berubah selepas bertahun-tahun bersama. Mungkin rutin memang akan membuat hubungan jadi kurang mesra, tetapi ada beza antara selesa dan jauh. Dan saya mula rasa jarak itu, walaupun kami masih tinggal di rumah yang sama. Kadang-kadang dia pulang lewat malam dan hanya berkata dia penat. Tiada penjelasan panjang, tiada pergaduhan, cuma jawapan pendek yang membuat saya rasa bersalah kalau terus bertanya. Jadi saya berhenti bertanya, dan itulah yang paling saya kesal sekarang, sebab bila dua orang mula berhenti bertanya tentang hidup masing-masing, hubungan itu perlahan-lahan berubah menjadi sekadar rutin. Saya masih ingat, satu petang selepas sesi penggambaran, saya duduk dalam kereta sambil menanggalkan anting-anting sebelum pulang ke rumah. Dan saya sedar saya sedang cuba mengumpul tenaga hanya untuk masuk ke dalam rumah sendiri. Bukan kerana takut, tetapi kerana saya tidak tahu suasana apa yang sedang menunggu saya malam itu. Adakah kami akan berbual seperti biasa? Atau makan malam dalam diam sambil bunyi televisyen menjadi satu-satunya suara dalam rumah? Menurut beberapa kenalan rapat kami ketika itu, mereka mula nampak saya semakin banyak termenung. Tetapi saya pandai menyembunyikannya. Saya masih hadir ke acara, masih bergambar, masih ketawa apabila kamera dihalakan. Malah ada hari saya sendiri hampir percaya bahawa semuanya masih boleh diperbaiki. Cuma jauh di sudut hati, saya mula sedar ada sesuatu yang sedang hilang sedikit demi sedikit. Dan perkara paling menyedihkan ialah kehilangan itu berlaku terlalu perlahan sampai tiada siapa benar-benar sedar bila ia bermula. Ada malam-malam tertentu di mana kami duduk di ruang tamu dengan dunia masing-masing. Saya membaca skrip atau membalas mesej kerja. Dia melihat telefon tanpa banyak bercakap. Dan walaupun jarak antara kami mungkin hanya beberapa langkah, suasananya terasa seperti dua orang yang sedang menunggu masa untuk mengaku bahawa sesuatu sudah berubah. Saya tidak ingat bila kali terakhir kami berbual lama tentang perkara kecil, tentang rancangan hujung minggu, tentang benda lucu yang berlaku siang tadi. Semuanya jadi pendek, terlalu ringkas, terlalu berhati-hati, seolah-olah kedua-dua kami sedang cuba menjaga sesuatu yang sebenarnya sudah mula retak tanpa bunyi. Saya rasa ramai orang fikir ketakutan dalam sebuah hubungan datang selepas satu kejadian besar, selepas jeritan, selepas pergaduhan, selepas sesuatu yang jelas kelihatan salah.
Tetapi bagi saya, perkara yang mula membuat saya takut sebenarnya ialah diam. Diam yang terlalu panjang, terlalu kerap. Sampai saya mula rasa rumah kami dipenuhi benda-benda yang tidak disebut. Menurut apa yang Diana dikatakan, pernah kongsikan, beberapa tahun selepas semua itu berlaku, dia sendiri tidak tahu bila. Sebenarnya perasaan itu bermula. Cuma ada satu tahap di mana setiap perkara kecil mula terasa berbeza, seperti seseorang yang masih berada di depan mata, tetapi sudah semakin susah disentuh emosinya. Saya masih ingat bagaimana dia mula menjawab soalan dengan cara yang terlalu sempurna, terlalu ringkas, seolah-olah setiap perbualan hanya sesuatu yang perlu diselesaikan cepat sebelum kembali sibuk dengan dunia sendiri. Kalau saya tanya, hari awak macam mana? Jawapannya cuma, okey. Kalau saya tanya, awak dah makan? Dia akan jawab sambil melihat tempat lain. Dan mungkin bagi orang luar, itu cuma perkara biasa. Tetapi bila kita hidup dengan seseorang terlalu lama, kita boleh rasa bila nada suara mereka berubah, walaupun hanya sedikit. Ada satu malam yang sampai hari ini saya masih tidak boleh lupa. Kami sedang memandu pulang selepas satu acara. Jalan raya sesak, seperti biasa. Lampu merah bertukar hijau berkali-kali. Tetapi sepanjang perjalanan itu, tiada siapa membuka muzik, tiada siapa bercakap. Cuma bunyi penghawa dingin dan signal kereta lain di luar. Dan saya duduk di sebelahnya sambil melihat pantulan wajah kami pada tingkap depan. Dua orang yang nampak tenang, tetapi terasa terlalu jauh. Saya hampir mahu bercakap sesuatu malam itu, apa saja, mungkin tentang kerja, mungkin tentang anak-anak. Tetapi entah kenapa saya takut kalau jawapan yang saya terima nanti akan membuat saya sedar bahawa ada sesuatu yang benar-benar berubah. Jadi saya diam. Dan dia juga diam. Menurut beberapa perkara yang Diana dipercayai pernah ceritakan kepada kenalan rapatnya, ada masa-masa tertentu di mana dia mula rasa seperti orang asing di rumah sendiri. Bukan kerana berlaku sesuatu yang dramatik, tetapi kerana suasana menjadi terlalu berhati-hati, terlalu sunyi. Ada panggilan telefon yang tiba-tiba tamat sebaik dia masuk ke ruang dapur. Ada notification berbunyi beberapa kali, tetapi telefon dibiarkan terbalik di atas meja, tanpa disentuh. Dan benda-benda kecil seperti itu mula bermain dalam kepala saya lebih lama daripada yang sepatutnya. Saya pernah cuba ketawakan diri sendiri. Fikir mungkin saya terlalu overthinking, terlalu penat bekerja. Tetapi naluri seorang perempuan kadang-kadang tidak datang dalam bentuk bukti. Ia datang dalam bentuk rasa yang tidak boleh diterangkan. Rasa bahawa orang yang pernah membuat kita rasa paling tenang, kini sedang menyembunyikan sesuatu dalam diam, walaupun kita sendiri tidak tahu apa bendanya. Saya mula takut pada waktu malam. Bukan kerana kesunyian, tetapi kerana saya sedar kami semakin pandai berpura-pura. Semuanya normal. Ada malam kami duduk semeja sambil makan, tanpa benar-benar melihat antara satu sama lain. Ada hari kami bercakap tentang jadual anak-anak seperti dua orang rakan sekerja yang sedang menyusun rutin, dan setiap kali saya cuba mencari ruang untuk bercakap lebih dalam, suasana akan berubah jadi terlalu cepat, terlalu formal. Seolah-olah ada dinding halus yang tiba-tiba muncul di tengah perbualan. Dan perkara yang paling membuat saya penat ketika itu ialah saya masih cuba melindungi imej hubungan kami di depan semua orang. Saya masih memuat naik gambar biasa. Masih tersenyum bila kamera dibuka. Masih menjawab kami okey apabila ada orang bertanya secara santai. Sedangkan jauh dalam diri, saya mula takut dengan bunyi notification telefon yang muncul tiba-tiba di tengah malam. Kerana setiap bunyi kecil itu
mula membuat saya tertanya-tanya perkara yang saya sendiri belum bersedia untuk tahu. Yang saya rasa titik paling pelik dalam hidup saya waktu itu bukan ketika hubungan kami mula berubah, tetapi ketika internet mula menyedari perubahan itu lebih awal daripada saya bersedia untuk mengakuinya. Pada mulanya, semuanya berlaku perlahan. Terlalu perlahan sampai saya fikir, orang tidak akan perasan. Saya masih memuat naik gambar seperti biasa. Masih datang ke acara. Masih bercakap dengan media, menggunakan nada yang tenang. Tetapi entah bagaimana, orang di luar mula melihat sesuatu yang saya sendiri cuba sembunyikan. Menurut beberapa sumber dan pemerhatian netizen ketika itu, video-video pendek mula muncul di TikTok. Ada yang memperlahankan rakaman temu bual saya hanya untuk membaca ekspresi muka beberapa saat. Ada yang mula membandingkan gambar lama dan gambar baru. Ada yang membuat teori hanya berdasarkan cara saya tersenyum atau cara kami berdiri dalam satu majlis. Dan semakin saya cuba berlagak normal, semakin ramai orang mula mencari tanda bahawa semuanya sebenarnya tidak. Okey, saya masih ingat satu malam ketika sedang menunggu panggilan kerja, saya membuka telefon dan terlihat satu video yang menganalisis cara saya memandang ke arah suami sendiri dalam sebuah acara. Video itu diulang ribuan kali. Orang asing bercakap tentang hidup saya seolah-olah mereka berada di dalam rumah kami setiap hari. Ada yang yakin saya sedang terluka. Ada yang yakin saya sedang menyembunyikan sesuatu, dan ada juga yang mula memilih pihak, walaupun ketika itu saya sendiri masih cuba memahami apa yang sedang berlaku dalam perkahwinan saya. Perkara yang paling memenatkan bukanlah artikel berita, bukan juga tajuk sensasi, tetapi rasa seperti diperhatikan setiap masa. Setiap kali saya online, orang mula menafsir. Kalau saya memuat naik gambar anak-anak, mereka bertanya, kenapa tiada gambar bersama? Kalau saya diam terlalu lama, mereka kata, pasti ada masalah besar. Kalau saya tersenyum dalam satu video, ada yang kata senyuman itu palsu. Dan lama-kelamaan, saya mula takut membuka ruangan komen sendiri. Bukan sebab semua komen itu jahat, tetapi kerana terlalu ramai orang cuba memahami kesedihan saya. Sedangkan saya sendiri belum mampu menjelaskan apa yang saya rasa. Ada satu gambar keluarga yang pernah saya muat naik tanpa berfikir panjang. Cuma gambar biasa, pencahayaan biasa. Tetapi beberapa jam kemudian, orang mula zoom setiap sudut gambar itu. Mereka bercakap tentang jarak kerusi, tentang bahasa badan, tentang tangan siapa yang tidak menyentuh siapa. Dan saya duduk, membaca semua itu sambil tertanya-tanya sejak bila hidup saya berubah menjadi sesuatu yang boleh dibedah satu dunia. Menurut apa yang Diana dipercayai pernah luahkan kepada orang terdekat selepas kontroversi itu reda. Perkara yang paling membuatnya letih bukan tuduhan atau gosip, tetapi rasa seperti berjuta-juta orang sedang cuba tahu sebesar mana luka yang dia tanggung. Sedangkan pada waktu itu, dia sendiri masih keliru dengan emosinya sendiri. Saya mula sedar internet tidak pernah benar-benar tidur. Ada malam saya mematikan telefon, tetapi kepala saya masih dipenuhi suara orang asing. Suara yang membincangkan rumah tangga saya seperti episod drama mingguan. Dan yang paling menyakitkan ialah, sebahagian daripada mereka mungkin benar-benar percaya mereka sedang mengambil berat. Walaupun tanpa sedar, mereka sedang membuat saya semakin takut untuk bercakap jujur. Ada hari saya duduk di ruang solekan sebelum penggambaran bermula, telefon di tangan. Tetapi saya tidak berani membuka aplikasi apapun, sebab saya tahu sebaik saja saya masuk, akan ada lagi teori baru, lagi video analisis, lagi orang yang cuba membaca kesedihan dari cara saya menarik nafas atau menundukkan kepala, dan perlahan-lahan saya mula rasa seperti bukan lagi manusia biasa.
tetapi seseorang yang sedang diperhatikan dari semua arah. Bahkan ketika saya sendiri masih belum tahu bagaimana mahu menyelamatkan diri daripada rasa kosong yang semakin membesar dalam diam, dan saya rasa inilah bahagian yang paling susah untuk saya cakap dengan jujur, sebab selama bertahun-tahun, orang selalu fikir mereka sudah tahu apa yang paling melukakan saya. Ada yang menganggap saya hancur kerana gosip. Ada yang fikir saya terlalu kecewa dengan apa yang diperkatakan orang, dan saya tidak kata semua itu tidak menyakitkan. Tentu saja ia menyakitkan bila hidup kita dibincangkan setiap hari oleh orang yang tidak pernah duduk semeja dengan kita. Tetapi kalau saya mahu bercakap benar, hari ini, perkara yang paling membuat saya runtuh sebenarnya bukan apa yang orang luar fikirkan. Menurut beberapa perkara yang Diana dipercayai pernah luahkan selepas melalui tempoh yang sangat sukar, itu, dia tidak rebah kerana satu kejadian besar, tetapi kerana perasaan gagal yang perlahan-lahan membesar dalam dirinya sendiri. Dan saya faham perasaan itu sebab ada malam-malam tertentu di mana saya duduk sendirian selepas anak-anak tidur, dan saya benar-benar rasa seperti saya sudah mengecewakan terlalu banyak perkara dalam hidup saya sekaligus. Saya pernah melihat keluarga saya sendiri seperti sesuatu yang perlu saya lindungi walau apa pun berlaku. Saya fikir kalau saya cukup sabar, cukup tenang, cukup kuat, semuanya akan kembali stabil suatu hari nanti. Tetapi lama-kelamaan saya mula sedar, ada benda yang tidak boleh diselamatkan hanya dengan bertahan seorang diri. Dan menerima kenyataan itu jauh lebih sakit daripada apa pun yang ditulis internet. Ada satu pagi yang masih saya ingat sampai sekarang. Saya sedang menyediakan sarapan sambil cuba bercakap seperti biasa di depan anak-anak. Saya masih senyum, masih tanya mereka mahu makan apa, masih bantu mencari barang sekolah yang hilang, tetapi sebaik saja mereka keluar dari dapur, saya berdiri depan sinki terlalu lama sambil pegang sudu yang sudah sejuk, dan tiba-tiba saya rasa penat yang tidak boleh diterangkan, bukan penat kerja, bukan penat dengan media, tetapi penat kerana terlalu lama cuba jadi orang. Paling kuat dalam rumah ketika saya sendiri hampir tidak mampu berdiri secara emosi. Dan perkara yang paling membuat saya diam selama ini ialah, saya tidak mahu anak-anak membesar dengan rasa bahawa rumah mereka pernah dipenuhi kemarahan. Sebab walaupun ada banyak perkara yang orang andaikan tentang hubungan kami, hakikatnya, banyak luka berlaku dalam diam, dalam cara dua orang perlahan-lahan kehilangan jalan untuk memahami satu sama lain. Saya tidak mahu duduk di sini dan menyalahkan sesiapa kerana saya sendiri juga manusia yang mungkin pernah membuat kesilapan tanpa sedar. Tetapi saya akui, ada satu tahap di mana saya mula bangun setiap pagi dengan rasa takut. Takut kalau saya tidak cukup kuat hari itu. Takut kalau anak-anak mula nampak kesedihan yang saya cuba sembunyikan. Takut kalau saya akhirnya menangis di depan mereka selepas terlalu lama berpura-pura semuanya terkawal. Menurut apa yang Diana dikatakan pernah kongsi kepada beberapa orang terdekat, ada hari-hari di mana dia merasa seperti sedang melakonkan watak ibu yang tenang sepanjang masa, sedangkan dalam hati, dia sendiri sedang tenggelam perlahan-lahan. Dan mungkin itulah perkara yang orang luar tidak pernah benar-benar faham. Kadang-kadang wanita tidak menangis kerana dibenci. Mereka menangis kerana terlalu lama, cuba bertahan untuk semua orang, sampai akhirnya mereka tidak tahu bagaimana mahu menjaga diri sendiri. Saya masih ingat bagaimana saya mula bercakap semakin perlahan ketika itu. Mula memilih jawapan yang pendek, bukan kerana saya sudah tidak peduli, tetapi kerana saya terlalu letih menjelaskan sesuatu yang saya sendiri belum faham sepenuhnya. Dan ada malam tertentu, selepas semua orang tidur,
Saya hanya duduk di lantai bilik sambil melihat pakaian yang belum dilipat, rumah yang sunyi, lampu dapur yang masih menyala. Lalu untuk pertama kali dalam hidup saya mula tertanya-tanya sama ada seseorang boleh kehilangan sebuah keluarga. Walaupun semua orangnya masih ada di depan mata, 3 tahun itu berlalu lebih perlahan daripada yang orang sangka. Dan kalau saya bercakap jujur, tidak ada satu pagi pun saya bangun, lalu tiba-tiba merasa semuanya sudah sembuh. Hidup bukan macam babak filem yang berubah, hanya kerana masa berjalan. Kadang-kadang luka hanya belajar duduk lebih senyap dalam diri kita, itu saja. Menurut beberapa perkara yang Diana dipercayai pernah kongsikan secara perlahan kepada orang-orang terdekatnya, tempoh diam selepas kontroversi itu bukan sesuatu yang menjadikan dirinya lebih kuat seperti yang sering orang tulis, tetapi lebih kepada tempoh di mana dia belajar hidup bersama rasa kosong yang masih muncul dalam perkara-perkara kecil setiap hari. Dan saya faham sangat perasaan itu. Sebab sampai hari ini, ada kebiasaan tertentu yang berubah tanpa saya sedar. Saya mula takut menjawab telefon selepas tengah malam. Walaupun kadang-kadang panggilan itu cuma daripada rakan kerja atau ahli keluarga, entah kenapa bunyi deringan lewat malam selalu membuat dada saya berdebar dulu sebelum tangan mencapai telefon. Seperti badan saya sudah terbiasa menjangkakan berita buruk. Ada juga malam-malam di mana saya membuka ruangan komen, membaca 1-2 ayat, kemudian terus menutup aplikasi tanpa membalas apa-apa, terutama selepas jam 11 malam. Sebab waktu-waktu sunyi seperti itu membuat semua kata-kata orang terasa lebih kuat daripada biasa. Saya mula menyimpan banyak voice note yang tidak pernah dihantar. Kadang-kadang saya rakam hanya untuk meluahkan apa yang saya rasa ketika memandu pulang sendirian. Ada voice note yang cuma dipenuhi bunyi nafas panjang. Ada yang berhenti di tengah ayat kerana saya sendiri tidak tahu bagaimana mahu menerangkan apa yang sedang berlaku dalam kepala saya, dan selepas selesai merakam, saya hanya tekan delete. Seolah-olah sebahagian diri saya masih takut didengar. Ada hari-hari tertentu di mana saya sampai di rumah, tetapi tidak terus keluar dari kereta. Saya duduk terlalu lama di tempat. Parking sambil melihat lampu rumah dari jauh. Kadang-kadang radio masih terpasang perlahan, kadang-kadang langsung tiada bunyi, dan saya sendiri tidak tahu kenapa kaki terasa berat untuk melangkah masuk. Bukan kerana saya tidak mahu pulang, tetapi kerana ada masa saya penat berpura-pura bahawa semuanya sudah kembali normal. Menurut apa yang Diana dikatakan pernah ceritakan selepas beberapa tahun menyepi, perkara paling pelik tentang kesedihan ialah ia tidak selalu datang dalam bentuk tangisan besar. Kadang-kadang ia muncul ketika kita melihat pasangan lain ketawa di restoran, ketika terdengar lagu lama dalam pasar raya, atau ketika secara spontan mahu menghantar sesuatu kepada seseorang, sebelum tiba-tiba teringat bahawa hubungan itu sudah berubah sepenuhnya. Saya juga mula lupa bagaimana rasanya bercakap panjang tentang diri sendiri. Bila orang tanya, "Awak okey?" Saya jadi terlalu biasa menjawab okey, walaupun sebenarnya saya tidak tahu apa maksud okey lagi waktu itu. Dan mungkin itulah yang berlaku bila seseorang terlalu lama menahan emosi. Mereka akhirnya belajar menyembunyikan kesedihan secara automatik, sampai muka sendiri pun kelihatan tenang ketika hati sedang penat. Ada malam saya tertidur di sofa dengan televisyen masih terbuka. Bukan kerana menonton, tetapi kerana saya tidak mahu rumah jadi terlalu sunyi. Dan ada pagi tertentu di mana saya mengambil masa lebih lama memilih pakaian sebelum keluar bekerja. Bukan sebab mahu nampak cantik, tetapi kerana saya cuba mencari versi diri saya yang dulu. Versi yang tidak terlalu takut dengan internet, tidak terlalu berhati-hati membaca mesej, dan tidak terlalu penat memikirkan apa yang orang akan tafsir
daripada satu gambar atau satu ayat pendek. Dan mungkin perkara paling jujur yang saya boleh akui sekarang ialah, selepas 3 tahun, kesedihan itu memang tidak hilang sepenuhnya. Ia cuma berubah bentuk. Ia tinggal dalam tabiat kecil, dalam cara saya memegang telefon lebih lama sebelum membalas mesej, dalam cara saya memeriksa pintu rumah 2 kali sebelum tidur, dalam cara saya masih menarik nafas perlahan setiap kali nama saya kembali disebut bersama cerita lama yang saya sendiri pernah cuba lupakan. Menurut beberapa perkongsian yang mula muncul kebelakangan ini, Diana dikatakan akhirnya mula bercakap lebih jujur tentang tempoh paling sukar dalam hidupnya. Bukan tentang siapa yang salah, bukan untuk membuka semula kontroversi lama, tetapi tentang perkara yang selama ini dia simpan terlalu dalam sampai orang luar tidak pernah benar-benar nampak. Dan ramai yang mengikuti kisahnya percaya, inilah kali pertama dia benar-benar mengaku bahawa perkara paling menyakitkan bukanlah hari hubungan itu berakhir, tetapi tempoh panjang ketika dia terpaksa berpura-pura bahawa dirinya masih okey. Saya rasa hanya orang yang pernah melalui kehilangan secara perlahan akan faham penatnya menjadi kuat terlalu lama. Sebab ada hari kita tersenyum, bekerja, bercakap seperti biasa, tetapi dalam masa yang sama, kita sedang cuba mengumpul sisa-sisa diri sendiri yang jatuh sedikit demi sedikit tanpa sesiapa sedar. Menurut sumber-sumber terdekat yang pernah mendengar luahan Diana selepas beberapa tahun dia memilih untuk diam, ada banyak benda kecil yang dia tidak pernah cerita kepada sesiapa sebelum ini, seperti bagaimana dia pernah menanggalkan cincin itu, tetapi tidak pernah benar-benar membuangnya. Cincin itu dikatakan masih tersimpan dalam satu laci kecil bersama beberapa resit lama dan nota yang sudah mula pudar warnanya, bukan kerana dia mahu kembali ke masa lalu, tetapi mungkin kerana ada kenangan tertentu yang terlalu sukar dibenci, walaupun ia sudah menyakitkan. Ada juga cerita yang mengatakan Diana pernah memadam beberapa gambar lama dari telefonnya, kemudian memuat turunnya semula beberapa minggu selepas itu, seolah-olah ada bahagian dalam dirinya yang masih belum bersedia menerima bahawa satu fasa hidup benar-benar sudah tamat. Dan saya rasa ramai orang tidak faham bahawa proses melepaskan bukan sesuatu yang berlaku sekali. Kadang-kadang kita lepaskan hari ini, kemudian rindukan semula esok. Menurut apa yang Diana dipercayai, pernah akui secara perlahan kepada orang terdekat. Dia juga menyimpan banyak nota yang tidak pernah dihantar, ayat-ayat pendek yang ditulis lewat malam, perkara-perkara yang dia mahu luahkan, tetapi akhirnya dipadam semula sebelum matahari naik. Ada nota yang cuma berbunyi, "Saya penat." Ada yang lebih panjang tetapi berhenti di tengah ayat. Dan mungkin itulah rupa sebenar kesedihan. Bukan tangisan besar seperti dalam filem, tetapi ayat yang tidak pernah selesai, kerana hati sendiri terlalu letih untuk meneruskan. Saya masih teringat satu bahagian yang menurut ramai orang paling menyentuh daripada perkongsian itu. Apabila Diana dikatakan mengaku bahawa ada malam-malam tertentu di mana dia duduk sendirian sambil mendengar semula voice note lama, bukan untuk membuka luka, tetapi kerana dia rindu suara dirinya sendiri sebelum semua itu berlaku, suara seorang perempuan yang dulu bercakap tanpa terlalu berhati-hati, tanpa takut setiap perkataan akan disalah tafsir. Dan ketika saya mendengar cerita itu, saya rasa ramai orang akhirnya mula faham bahawa kadang-kadang seseorang tidak berubah kerana usia. Mereka berubah kerana terlalu lama menahan sesuatu sendirian. Menurut beberapa pemerhati yang mengikuti perjalanan hidupnya selama ini, perubahan terbesar Diana bukan pada penampilannya, tetapi pada caranya bercakap. Lebih perlahan, lebih memilih perkataan, seperti seseorang yang pernah terluka oleh terlalu banyak salah faham.
Dan mungkin sebab itu juga, bila dia akhirnya mula membuka sedikit demi sedikit tentang apa yang sebenarnya dia rasa ramai orang terdiam. Kerana buat pertama kali, kisah itu tidak lagi berbunyi seperti gosip selebriti, tetapi seperti pengakuan jujur seorang wanita yang terlalu lama cuba kelihatan tenang di depan semua orang. Ada satu malam yang menurut sumber tertentu pernah diceritakan Diana kepada kenalan rapatnya. Dia membuka semula galeri lama dalam telefon sambil duduk sendirian dalam kereta. Lama selepas semua orang tidur, dia melihat satu gambar keluarga yang pernah membuatnya sangat bahagia suatu ketika dulu. Lalu untuk beberapa minit, dia hanya duduk diam tanpa menangis, tanpa bercakap. Cuma memandang skrin kecil itu sambil cuba menerima bahawa kadang-kadang cinta tidak selalu hilang. Sekaligus, kadang-kadang ia pergi perlahan-lahan. Sampai yang tinggal akhirnya hanyalah kebiasaan untuk merindui sesuatu yang sudah tidak lagi sama. Mungkin sebab itu juga, sampai hari ini, Diana tidak pernah benar-benar bercakap seperti seseorang yang mahu menang dalam cerita hidupnya sendiri. Menurut beberapa sumber yang mengikuti perubahan dirinya sejak 3 tahun kebelakangan ini, dia tidak pernah cuba meyakinkan orang bahawa semuanya sudah sembuh. Malah ramai yang percaya apa yang cuba dia lakukan sekarang hanyalah belajar hidup dengan versi dirinya yang baru. Versi yang lebih diam, lebih berhati-hati, tetapi masih terus berjalan. Walaupun perlahan, ada hari-hari tertentu di mana namanya kembali muncul di internet, orang mula mengaitkan semula cerita lama, mula bertanya sama ada dia sudah benar-benar melupakan semuanya. Tetapi, menurut beberapa perkongsian yang pernah dikatakan datang daripada orang terdekat, ada perkara yang tidak pernah benar-benar hilang daripada seseorang. Ia cuma berhenti disebut dengan kuat. Saya rasa itulah yang paling susah diterangkan kepada orang luar. Bahawa seseorang boleh terus bekerja, terus tersenyum, terus membesarkan anak-anak, sambil pada masa yang sama masih membawa bahagian kecil dalam dirinya yang belum pulih sepenuhnya. Dan mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu cuma cara manusia bertahan. Ada malam-malam tertentu yang menurut ramai orang masih dapat dilihat pada wajah Diana ketika kamera tidak benar-benar bersedia. Satu pandangan kosong beberapa saat sebelum dia kembali tersenyum, satu nafas panjang sebelum menjawab soalan mudah. Dan mungkin hanya orang yang pernah terlalu lama memendam sesuatu akan faham betapa penatnya cuba kelihatan normal setiap hari. Tetapi kehidupan di luar sana tidak pernah benar-benar berhenti, hanya kerana seseorang sedang cuba menyusun semula hatinya. Kuala Lumpur tetap sibuk seperti biasa. Lampu bangunan masih menyala sampai lewat malam. Orang masih tergesa-gesa mengejar kerja. Media sosial masih bergerak terlalu laju untuk menunggu sesiapa sembuh, dan di tengah semua itu, mungkin masih ada seorang wanita yang kadang-kadang duduk lebih lama di dalam kereta sebelum masuk ke rumah, hanya untuk mengambil nafas perlahan sebelum kembali menjadi kuat di depan semua orang. Sebuah kedai membaiki kipas lama dekat kawasan Jalan Ampang hampir menutup operasinya malam itu. Lelaki tua di dalam kedai masih perlahan-lahan membersihkan habuk pada bilah kipas yang sudah kekuningan dimakan usia. Bunyi radio kecil di hujung rak sesekali hilang, kemudian muncul semula. Di luar, deretan kereta terus berhenti dan bergerak di bawah. Lampu isyarat yang tidak pernah berubah warna lebih cepat untuk sesiapa. Beberapa anak muda berdiri di tepi jalan sambil ketawa kuat tentang perkara-perkara kecil yang mungkin akan mereka lupa esok pagi. Seorang penghantar makanan berhenti sebentar memeriksa telefonnya sebelum menunggang semula ke arah kota yang masih hidup, walaupun hari sudah semakin larut. Dan di suatu tempat yang tidak diketahui sesiapa,
Mungkin masih ada seorang perempuan yang sedang belajar menerima bahawa ada luka yang tidak hilang sepenuhnya, cuma perlahan-lahan menjadi sebahagian daripada dirinya